bukan bermakna tidak boleh bercerita tentang politik, sebab politik itu adalah benda yang bersih, ya, benda yang suci, cuma dikotorkan oleh pemain-pemain politik. Politik itu adalah satu bentuk pentadbiran pemerintahan, dipanggil politik, dan tentunya ianya bersih, tetapi ia dicemari oleh pemimpin-pemimpin politik. Maka nampak seolah-olah politik itu kotor, ya. Sebab itu ada pendapat mengatakan bulan Ramadan kurangkan cerita politik. Bulan Ramadan kalau boleh jangan cerita politik. Yang sebenarnya boleh saja, ya. Cuma jagalah, ya. Jangan kita fitnah, jangan kita berbohong, jangan kita maki-maki hamun. Kalau kita cerita tentang pentadbiran, dia akan menjadi lebih baik untuk kita bercerita, ya. Macam kita gunakan bulan Ramadan ini sebagai tazkirah, menceritakan tentang politik Islam contoh. Dia jadi perkara yang baik lah. Walaupun politik, tetapi kita cerita tentang apakah politik yang sebenarnya kalau mengikut Islam. Takkan nak cerita pasal politik macam tu pun jadi satu dosa, ataupun boleh membatalkan puasa, ataupun boleh mengurangkan pahala puasa, kan? Itu kadang-kadang ada orang dia langsung tak nak cakap bulan Ramadan, tak mau langsung sembang politik, ya. Sebab dia rasa tak boleh, tak boleh sembang politik bulan Ramadan, kena puasa semua sekali. Itu adalah pahaman yang salah, ya. Yang tak bolehnya berbohong, menipu, menfitnah, itu tak boleh. Bukan saja bulan Ramadan, tak bulan Ramadan pun tak boleh. Tapi di bulan Ramadan ini lebih baik kita mengadakan tazkirah tazkirah Ramadan, ya. Kalau nak cerita politik, politiklah. Apa salahnya cerita tentang politik Islam? Kita nak bagi tahu kepada seluruh masyarakat Islam bahawa politik itu sebenarnya tidaklah kotor, ya. Politik itu tidak kotor, kerana manusia yang dicipta oleh Tuhan ini dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk menjadi pemimpin. Bila sebut khalifah tu pemimpin lah, supaya kita boleh mentadbir muka bumi ini dengan baik. Bila sebut mentadbir muka bumi, maka ianya politik, ya. Ianya politik. Bila mentadbir, mengurus, itu adalah politik. Sebab itu politik itu memang dituntut di dalam Islam. Cuma yang menjadikan politik itu nampak kotor adalah kerana, ya, kerana pemain-pemain politik itu, bila mereka nak dapatkan kuasa melalui politik, mereka untuk mengangkat nama parti mereka yang lebih baik, maka mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya mereka keluarkan, ya. Seperti mereka mengkapikan orang, seperti mereka memunafik harakikan orang, ya. Seperti kata mengkomuniskan pihak lain. Ini yang tak baik. Ini yang nampak politik itu kotor. Itu yang menjadikan orang kadang-kadang dia kata aku malas politik, serabut aku dengan politik. Sebab orang macam ni lah yang menjadikan orang semakin jauh daripada politik, dan orang tak ambil tahu tentang politik kerana mereka melihat watak-watak seperti ini. Bila mereka melihat ada di kalangan ahli keluarga yang berpecah belah kerana fahaman politik, maka sebab itulah mereka mengatakan politik itu tak baik. Ini kawan kita nak Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Salam bosku, selamat berlive. Ini nak live sementara nak tunggu bergazah Ramadan sekejap lagi, ya. Yang bagi salam tu Mawar 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Jadi kita nak bagi tahu macam itulah. Maksudnya kita yang jadi pemain-pemain politik ataupun penyokong-penyokong politik, itulah yang akan menentukan sama ada politik itu baik ataupun buruk, ya. Hukum asalnya memang dituntut, ya, sebab manusia ni Tuhan jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Mentadbir bukan saja mentadbir manusia, tetapi mentadbir binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya, ya. Jadi bila dia mentadbir, maka itulah dikatakan, ya, pemerintahan yang juga ada kaitannya dengan politik. Yang kita jadi masalah kepada pandangan mengatakan politik itu jahat, politik itu jijik, ya. Ia adalah kerana pemain-pemain politik yang berpolitik secara keterlaluan. Ada yang berpolitik secara jumud, yang menganggap parti lain tidak Islam, ya.
Hanya parti aku saja yang Islam. Itu ya pandangan jumud dipanggil. Kenapa parti lain tidak Islam? Sebab parti lain tidak ada meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai perlembagaan. Hanya parti aku saja yang letak, maka parti akulah parti yang Islam. Ini tak betul, saudara. Islam ataupun tidak, seseorang mana-mana parti bukan kepada perlembagaan dia. Bukan apa yang ditempelkan kepada perlembagaan partinya. Islam atau tidak, sesuatu parti itu bergantung kepada kepimpinannya berusaha tak untuk melaksanakan apa yang Islam suruh dan apa yang dipraktikkan oleh pemimpin-pemimpin dalam parti berkenaan. Bukan kerana tertempelnya perlembagaan yang mengatakan Al-Quran, hadis, ijma', ulama' qiyas itu diletakkan dalam perlembagaan, maka Islamlah parti itu. Salah. Salah. Banyak dalam dunia ni pun banyak parti yang menggunakan nama Islam tetapi parti itu hancur lebur. Kerana apa? Kerana pemimpinnya bukanlah pemimpin yang tahu untuk melaksanakan apa yang terkandung di dalam perlembagaan parti mereka. Kadang-kadang bahkan mereka bercanggah dengan apa yang terkandung di dalam perlembagaan parti mereka. Kalau parti mereka kata perlembagaan adalah Al-Quran, hadis, ijma', ulama' dan qiyas, tetapi pemimpin mereka melaksanakan atau mengamalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu dikatakan salah satu daripada perlembagaan partinya. Jadi biarlah kita menilai sebuah parti itu adalah daripada kepimpinan, apa yang dia cakap, apa yang dia buat. Kemudian ke arah mana parti itu nak dibawa, atau adakah yang apakah parti tersebut melaksanakan apa yang Islam anjurkan. Memang kalau kita nak cari parti yang 100% sempurna, memang takkan ada, saudara. Usahakan parti, pemimpin yang 100% sempurna pun kita tak akan jumpa. Tidak ada yang sempurna. Tapi sungguhnya parti ini kita lihat memang nampak serius. Kalau dia kata Islam itu melarang perbuatan rasuah, pemberi dan penerima rasuah itu dilaknat oleh agama kita, agama Islam. Kalau pemimpin itu kita lihat memang serius nak lawan rasuah, maka itu baiklah. Haruslah kita sokong. Haruslah kita sokong. Janganlah kita pergi cari pula benda-benda remeh-temeh tentang kelemahan dia. Sedangkan ada jasa besar dia yang sebenarnya ada yang kita tahu dan kita lihat, tetapi kita buta. Kita butakan mata kita, tak nak lihat jasa yang besar itu, tetapi kita cari benda yang remeh-temeh, benda yang kecil-kecil yang tak ada kena-mengena pun dengan kebajikan rakyat dan sebagainya, yang itu kita pergi cari. Sedangkan ada lagi jasa dia tentang kebaikan kepada rakyat dan negara, yang itu kita tak nampak. Sebab apa? Sebab kita berbeza parti. Bila berbeza parti, memang sukarlah untuk kita nak terima kebenaran, walaupun kebenaran itu terbentang depan mata kita. Jadi dalam berpolitik ini, kita mempunyai hak untuk kita memilih mana-mana parti yang kita dapat saksikan bahawa bukan saja perlembagaan yang terbaik, tetapi pelaksanaannya juga adalah menepati apa seperti yang digariskan di dalam perlembagaannya. Jadi kalau ada walaon nak sembang sikit, bolehlah minta naik request, saya bagi naik atas. Sebab kita pun faham kenapa waktu sekarang ini walaon amat meroyan. Kalau kita tengok bukan saja walaon meroyan, kalau kita tengok pimpinan-pimpinan dalam Perikatan Nasional sendiri, terutamanya Parti Debai, memang nampaklah jelas di luar, di dalam parlimen, banyaklah kenyataan-kenyataan mereka yang kantoi, yang terbukti salah, terbukti fitnah, seperti mana yang Ketua Pemuda PAS baru-baru ini keluarkan dalam Facebooknya tentang JCOM masuk ke sekolah, last sekali kena delete pula. Harakah ni usah ceritalah. Kerap kali kita tengok harakah keluar delete, error 404. Sebab apa? Takut kena saman, delete. Ahli parlimen pun macam tu. Dalam parlimen pumpang bercakap dalam parlimen,
Last sekali bila orang tanya, betul tak betul ni? Betul ke tak betul, Yang Muhammad? Tak pasti, tuan speaker. Jadi penat saudara ya. Penat pompang ya, buat macam badut. Last sekali tak pasti, tarik balik. Banyak buang masa ya. Kerajaan bayar dia gaji allowance bukan untuk nak jadi badut. Ya, kerajaan bagi dia ya, dibayar allowance sebagai ahli parlimen untuk dia bawa kebenaran di dalam parlimen, untuk dia berhujah tentang kebenaran ya, berhujah untuk kebaikan rakyat di kawasan masing-masing. Sebab tu kita bayar gaji dia, bukan untuk dia buat buat lawak badut dia. Ini pun himpunan LGBT, kenapa benarkan himpunan LGBT diadakan di depan Sogo, pompang ya. Last kali speaker tanya satu ayat je ya. Kamu bercakap dekat 5-6 minit ya, pompang. Speaker tanya satu ayat saja. Benarkah itu himpunan LGBT? Adakah anda pasti? Ya, kalau tak betul, tindakan harus diambil kepada anda kerana menipu di dalam parlimen. Bila tanya oleh speaker macam tu, ahli parlimen Kuantan pun kata, saya tak pasti. Ya, tak pasti tariklah balik YB. Maka dia pun tarik. Yang kena perbodoh siapa? Awak yang luar ni lah. Kena bodoh. Ya, lantik ahli parlimen macam tu. Ya, apa yang kamu dapat? Kamu duk cerita pertama sekali karut, bohong. Ya, yang mengadakan benda yang tidak ada, itu pun dah bohong. Yang kedua, duk cerita LGBT, dia tidak boleh mengatasi masalah kesusahan rakyat pun. Ya, dia tidak boleh mengangkat ekonomi negara pun. Dia tidak boleh mendatangkan kebaikan kepada rakyat pengundi-pengundi di kawasan Parlimen Kuantan, tak boleh. Ya. Kalau itu betul, apatah lagi kalau tak betul. Ya. Jadi apa yang kamu bawa dalam parlimen itu tidak langsung ada kesan kepada pengundi-pengundi di Kuantan. Ya. Sepatutnya ceritalah masalah di Kuantan. Awak sebagai ahli parlimen Kuantan, banyak sebenarnya masalah di Kuantan yang sepatutnya ahli parlimen Kuantan suarakan dalam parlimen. Di antaranya, Kuantan dah jadi bandaraya sekarang ini. Saya dengar cerita ada kaki tangan awam yang tak dapat kola ikut bayaran seperti bandaraya. Masih lagi dibayar kola ya. Allowance mereka mengikut lama sebelum Kuantan dinaik taraf sebagai bandaraya. Sampai hari ini mereka tidak menikmati sepatutnya yang mereka menikmati adalah kategori A, iaitu kawasan bandar yang naik taraf sebagai bandaraya. Sampai sekarang mereka tak perolehi. Jadi benda ini sepatutnya ditanya oleh ahli parlimen Kuantan di dalam parlimen. Ya, tentang kaki tangan awam yang masih lagi menerima allowance kola yang lama. Tentang banyak lagi lah ya. Pengangkutan di Kuantan yang akibatkan jalan sesak, bagaimana nak buat. Ya, jalan-jalan selepas banjir, berlubang-lubang di Kuantan, macam mana nak buat. Ya, nelayan-nelayan di tepi pantai Kuantan itu ya, dalam musim tengkujuh tak boleh nak ke laut, macam mana nak buat. Banyak saudara. Kalau ya di Kuantan ni banyak sangat isu dia di Kuantan. Tetapi dia bawa isu perhimpunan LGBT. Kalau LGBT itu berhimpun di Kuantan, tak apalah juga. Masuk akal jugalah kan. Ini berlaku di Kuala Lumpur, di Sogo. Himpunan wanita tu. Ya, itu pun bukan himpunan LGBT. Himpunan Hari Wanita. Dia sembang dalam parlimen himpunan LGBT. Berlaku bukan di Kuantan, di Kuala Lumpur. Dia sibuk nak jaga Kuala Lumpur. Ya, tempat dia tak ambil tahu. Sampai hari ini, dah hari ke-berapa dah bersidang parlimen. Apa ahli parlimen Kuantan duk bawa isu tentang Kuantan? Duk isu mengarut. Sebab tu kita nak pilih wakil rakyat ni, kena pilih betul-betul. Jangan kerana dia ada janggut sikit, kita pilih. Ya, kalau nak pilih berjanggut, kambing pun kita boleh pilih jadi wakil rakyat. Ya. Jangan kita duk pilih orang pakai serban saja boleh jadi wakil rakyat kita. Ramai yang pakai serban. Ya. Jangan pandang pada kepribadian dia, ya, keikhlasan dia, ya, selama ini sebelum pilihan raya, adakah dia bertemu dengan rakyat, apa jasa dia diberikan kepada rakyat. Ya. Bukan hanya pandai bercakap. Ini masalah dia. Ya. Kalau nak cari hanya orang pandai bercakap, lantik DJ radio lah, jadi wakil rakyat. Dah tentu boleh bercakap. Tak berhenti pun dia boleh bercakap. Ya. Ini masalah je. Bila tersalah pilih, dapatlah seperti ahli parlimen Kuantan. Ya.
Dapatlah seperti ahli parlimen macang. Kalau kita tengok dalam parlimen, tengok arau, duk sibuk TikTok. Dalam parlimen sibuk, saya nak TikTok ni, saya nak live TikTok ni. Oh, saya anak muda sama kita. Wah, dia perasan anak muda yang bagi undi PRU15 tu, dia rasa, dia ingat sampai hari ni anak muda dia sokong dia. Ya, dia ingat anak muda yang bodoh akan selama-lamanya jadi bodoh. Tak, saudara. Ada kalanya anak muda melakukan kesilapan, tetapi jangan mengharapkan anak muda sentiasa melakukan kesilapan. Ya, apabila temberang kamu, fitnah kamu, pembohongan kamu, kami akan dedahkan setiap hari, maka anak muda yang bijak tidak akan mengundi wakil rakyat seperti arau. Kerja dia dalam parlimen menyalak aja. Apatah lagi selepas dibuang daripada UMNO, lagilah dia meroyan. UMNO buang dia. Nak masuk PAS kejap lagi kan, tak tahulah apa jawatan yang dibagi, takkan ahli biasa. Nak masuk Bersatu, apa jawatan yang nak bagi. Dia jenis orang macam ni dikira jawatan aja. Dikira jawatan. Nak masuk parti ni, apa jawatan aku akan dapat? Aku dulu dalam UMNO ketua perhubungan UMNO Perlis. Kalau aku masuk PAS, takkan aku nak jadi unit amal. Takkan aku nak jadi tukang baca bendera. Sekurang-kurangnya kau kena bagi aku jawatan setaraf dengan aku dalam UMNO dulu. Kalau kau tak nak bagi, aku tak masuk dulu lah. Itu yang dia tak masuk lagi tu. Nak masuk Bersatu, fikir juga. Di Perlis ni Bersatu ada berapa ekor ahli dah. Di Perlis ni saudara, selain daripada UMNO, PAS ramai, tapi Bersatu tak ada. Sahidan duduk di Arau. Kalaulah dah masuk parti Bersatu, dia nak jadi ketua bahagian Bersatu kat mana? Mungkin boleh buat lah. Kemungkinan dia jadi ketua, timbalan dia isteri dia, ketua pemuda anak dia, boleh lah macam tu. Jadi masalah. Masalah macam Arau ni. Sebab itu dalam parlimen, dia nak cuba tonjolkan kebolehan dia lebih daripada ketua pembangkang. Kalau saudara lihat, Arau dalam parlimen, cara dia bercakap, cara dia provoke, dia nak cuba lawan Hamzah Dolmat. Hamzah Dolmat ketua pembangkang tu lah. Dia nak cuba dia lebih hebat daripada Hamzah Dolmat. Maka mungkin satu hari nanti orang akan pilih dia sebagai ketua pembangkang. Tak dapat jadi Perdana Menteri, dapat jadi ketua pembangkang pun okey dah. Ketua pembangkang pun ada allowance dia. Ada keistimewaan ketua pembangkang ni. Bukannya kosong-kosong. Dia ada pejabat, dia ada staff dia, keistimewaan. Jadi memanglah jadi rebutan ketua pembangkang, kecuali orang yang tidak ada kekuatan dan juga keberanian. Dia takkan berani nak jadi ketua pembangkang. Sebab tu bila orang tanya kenapa Muhyiddin tidak mahu jadi ketua pembangkang, sedangkan dia pengerusi Perikatan Nasional. Kenapa dia tak mahu jadi ketua pembangkang? Sebab dia tahu nak jadi ketua pembangkang, dia kena berdepan dengan ketua kerajaan, Perdana Menteri. Sebab dia ketua pembangkang, dia kena berdepan. Tak boleh lari daripada Perdana Menteri. Sedangkan Muhyiddin ni orang yang suka lari daripada Perdana Menteri. Dia takkan mahu berdepan dengan berdebat dengan Perdana Menteri. Dia kena Rafizi pun dia dah kena dah semalam. Apatah lagi dengan Anwar. Sebab tu bila Anwar ada, dia takkan bercakap, saudara. Dia takkan bercakap. Tapi kalau Anwar tak ada, kalau Anwar tak ada, lihatlah dia punya tegang-tegang urat leher dia bercakap. Kalau Anwar tak ada. Tapi kalau Anwar ada, hilang. Bukan dia saja hilang, Haji Hadi pun hilang. Saya punya suara tak sangkut ke? Ni ada kawan kata ni, suara tak sangkut betul ke? Yang ada cakap lucah tu kat atas tu biasalah. Walaupun bila dia dalam keadaan tekanan, bila dah cukup jumlah tetapi tidak boleh jadi kerajaan, maka dia pun mencarut lah. Tu tengok kita punya kawan kita kat TikTok tu. Mencarut. Sebab apa? Sebab keturunan dia keturunan macam tu. Kalau dia lahir daripada macam dia kata tadi macam jubu lah kan. Pasal dia keturunan dia lahir daripada jubu. Jadi dia memang dia akan bercakap macam tu. Bulan puasa ke tak bulan puasa, itulah akhlak wala'on. Jadi lagi ramai orang akhlak macam member kita ni tadi, itu lagi suka Hadi. Hadi lagi suka semakin ramai orang yang bodoh. Bila ramai yang bodoh, bila ramai wala'on yang bodoh, lebih mudah untuk dia perdayakan. Jadi itulah
yang kita nak tunjuk pada kawan-kawan kita, level one on. Ya. Tapi Alhamdulillah, saya di Kuantan ni pun saya lihat dah semakin ya. Bila kita selalu bagi penerangan dan kita jangan takut nak tegur ya, walaupun dia ramai, macam saya kadang pergi ke kedai-kedai kepada walaupun budak muda ni ramai, kalau mereka ada, jangan kita lari daripada mereka. Kalau boleh hampiri mereka. Jangan lari daripada mereka sebab kita nak bersama dengan mereka, nak perbetulkan ya. Kita bukan jenis yang suka bergaduh. Ya. Lagi ada one-on, lagi kita masuk di kalangan mereka. Supaya kita boleh ya dakwah, berikan penerangan. Sebab orang yang jahil ini ya, kalau dia betul-betul dia tak tahu, apatah lagi dia yakin dengan lebay-lebay yang pakai kopiah, yang berjanggut dan berserban, ya, kejahilan itu tidaklah boleh dipersalahkan kepada mereka. Tapi bagi kita yang tahu tapi sengaja kita tak bagi tahu, itu kita salah lah. Ya. Kita tahu bahawa Haji Hadi ini selalu bercakap bohong. Kita tahu Haji Hadi ini suka fitnah orang. Kita tahu Haji Hadi ini suka mengkafirkan orang. Jadi kita kena ceritakan kawan-kawan dengan fakta, bukan tuduhan. Ya, bila kita kata Haji suka fitnah, kita kena bawa fakta. Betul tak Haji suka fitnah? Ya, kerana kita tak mahu kita dikatakan, oh Hadi ini seorang ulama, maka kita menghina ulama. No, kita tidak pertikaikan ilmu yang dia ada. Ya, kita tak pertikaikan apa kitab yang dibaca, apa tulisan kitab Quran yang dibuat. Kita tak pertikaikan yang itu. Ya, kita pertikaikan tindakan dia. Ya, di dalam politik yang memfitnah orang. Ya, dan bila dah kita jawab fitnahnya, terbukti dia fitnah, dia tidak pernah minta maaf, yang ini kita kena ceritakan pada walaun supaya walaun tahu bahawa ya, walaun tahu. Kejap ni ada kawan nak masuk, siapa ni? Okey, saya ada. Waalaikumsalam. Boleh dengar tak? Boleh tuan. Ya, boleh dengar. Banyak walaun bulan banyak tak apa, walaupun bulan puasa sementara nak pergi bazar Ramadan, dia mungkin ada benda lah dia nak sembang biar bawah tu. Saya dari Kedah. Kedah, oh ini anak murid Sanusi ya. Sanusi pun boleh tahan. Ni, Sanusi pun boleh tahan. Senior Sanusi bukan anak murid. Oi. Senior Dia ingat dia anak murid lah. Dia ingat dia tok guru. Ni tok guru cakap. Aduh. Best tuan. Saya support tuan. Sanusi macam mana? Saya nak cerita Sanusi. Saya nak Sanusi pun kadang lawak juga. Dia dah panas dah isu Lombong tu. Dia dah panas tu. Tunggu. Kita tak mau cakap lah. Tunggulah. Ya. PRN ni kita gasak habis-habisan, kita kena dedahkan pembohongan Sanusi. Ya, saya walaupun saya tak turun padang, saya turun di dalam banyakkan dalam WTT. Panas. Betul? Kita banyakkan. Kalau rakyat Kedah nak kepada Menteri Besar badut, maka Sanusi lah orangnya. Betul. Kalau nak Menteri Besar yang boleh buat orang ketawa, boleh bagi ambil Sanusi lah. Orang naik stage tu cerita masa depan rakyat, bukan menjatuhkan orang. Aduh, pening. Tak, kalau dia cerita benda betul tak apa. Masalahnya dia cerita banyak salah. Banyak salah. Dia tak tahu je, tak tahu lah nak cakap apa dia. Macam cerita pembinaan airport apa semua tu kan, fakta dia ke laut. Ya, betul. Fakta dia ke laut. Manalah laut. Walaupun fakta banyak andaian. Walaupun menteri dah banyak jelaskan dalam parlimen, dah jawab kan. Tapi dia balik kat kampung, dia sembang. Dia tipu orang Kedah lah. Saya pun heran macam manalah masuk dalam TikTok tu. Sembang-sembang dengan TikToker yang tak ada otak punya. Kau bayangkanlah, selama kita duduk negara kita ni, tak pernah lagi aku dengar menteri besar yang pasal signboard pun dia dengki tu. Betul, signboard pun dia turun 3 hari. Tengok. Yang signboard ini sepatutnya ini majlis ketepatan punya hal lah kan. Takkanlah pasal signboard. Kau nak sebut, nak pasang signboard Malaysia Madani, syarat dia mesti letak gambar dia. Aduh. Apa negeri lain kita dulu jadi pemangkang berapa tahun, zaman Mahathir, zaman tak pernah orang petikai signboard ni.
Macam Kelantan lah nak buat Suma. Dia nak buat nak Suma macam mana? So semua olahraga kena pakai apa sulak panjang, kena pakai tudung lah. Ha, Mana boleh? Nak ya, buat betul tu. Suma. Betul tak? Hmm. Budak budak-budak muda di kampung pakai seluar pendek, kau keluarkan Ha, surat amaran, warning. betul. Tapi budak-budak yang main bola pakai seluar pendek, engkau sendiri jadi penonton tengok. Betul di Kedah tu kenapa buka lah tutup lah pada tutup lah kalau nak main bola di apa stadium Darul Rahman tu tak payahlah pakai seluar pendek pakai seluar panjang semua Eh, betul baru tak ni bukan ada pertandingan Datuk Cantik wanita ke dah? ya waktu apa orang Ha. orang kongsi tengok dia nak spin apa lagi saya tak tahulah kan Raja spin Kita yang kat KL tu yang dikata apa? hmm. Thai hot guy tu kan. Ha. Belum berlangsung lagi kita dah sekat dah. Dia belum Bila benda tu kita lagi kita dapat tahu saja benda tu kita terus sekat. takkan Tapi menteri hmm. di Kedah benda dah berlangsung pun. Benda dah langsung tu kira KO lah. Kalau Hmm. benda tak langsung, Mana dia orang komplain, kita dah hold benda tu. Apa masalah dia? hmm. Tutup lah buku. Duk ungkit-ungkit sebab apa? Hmm. Ya tak? Jadi takkan menteri sampai nak turun ke sampai ke padang-padang, menteri ada anak-anak buah dia, ada orang-orang dia kan. Ya. So, jangan duk salah saya Ya. menteri. Semua kecil benda dah kecil salah Perdana Menteri. Benda kecil salah Perdana Menteri. Apa masalah dia? Kan? So kalau kat sekolah ada budak-budak sekolah apa ada buat silap salah guru besar. Tapi di Kedah ni sebenarnya penerangan kena kerap buat. Sebab kita kena terangkan apa yang salahnya Sanusi, apa yang tak betulnya Sanusi, kan? Supaya kita jelaskan kepada rakyat Kedah apa yang Sanusi sebut itu semuanya merupakan satu benda yang bohong lah. Ya? Bukan fakta. Kesian lah dengan Kedah. Kesian lah. Saya ikut dia orang punya kata audit tu. Kata Kedah apa berpendapatan lebih lah apa. Saya tak percaya benda ni. Betul tak? Apa yang saya tengok lah saya saja. Sebab saya duduk di Kedah saya tahulah. Saya tak nampak apa pembangunan yang boleh kata mendatangkan pelabuhan asing. Tak nampak apa yang benda. Kan? Saya tak nampak. Semua yang pelabuhan asing masuk ni bantuan dari Pulau Pinang. Dia orang punya hak tak boleh dibina di Pulau Pinang. Dia orang terpaksa bina di Kedah. Itu yang saya tahu. So berkaitan dengan airport di Pulau Pinang tu sebab ada peruntukan di Pulau Pinang sebab Pulau Pinang tu airport tu dia boleh upgrade. Apa masalah kita guna apa yang kita ada kita upgrade. Buat apa nak buat benda-benda baru? Siapa yang nak datang di Kedah di Malaysia ni dengan keadaan ekonomi ni? Siapa nak naik kapal terbang? Tak apalah, nasib dia baik sebab dia jadi menteri besar pun ikut atap, bukan rakyat pilih. Betul lah. Orang ikut atap ni memang tak lama lah. Jadi PRN ni ada masa lagi untuk kita bagi penjelasan kepada rakyat Kedah, ya. Tak apalah, yang muda ni kadang-kadang dia memang seronok menteri besar yang macam tu. Ya? Betul. Menteri besar yang boleh bercakap, boleh cakap aja, lepas tu salahkan orang. Siapa menteri besar yang buat lawak lah. Siapa yang buat lawak ni memang betul tak kan? Tapi lawak tu biar kena lah. Tapi kalau menghina apa masalah fizikal orang tu memang tak kena lah kan? Memang tak kena. Saya pun panas juga apa yang dia sebut tu. Walaupun dia tak mention nama kan. Tapi kita boleh tahu hati dia. Hati walaupun mulut dia tak sebut. Hati dia memang dia tuju pada orang tu. Alah, dia peribadi Anwar pun dia attack. Betul. Maksud peribadi Anwar pun dia attack tu. Sebab sebab sekarang dia malu nak jumpa Anwar. Menteri Besar Perlis dah jumpa dah. Kan? Betul. Menteri Besar Perlis ni sifat dia terbuka, proporsional. Dah habis pilihan raya dah, dia kata sekarang ni zaman untuk kita bekerja bantu rakyat. Itu Menteri Besar Perlis. Sebab itu bila Anwar datang Perlis, dia sambut dengan baik, dia buat dalam program, dia berucap dan dia dapat peruntukan daripada pusat. Sebab dia tunjukkan komitmen dia tidak ada politik lagi. Kan? Habis pilihan raya G2G antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, okey, kena kerjasama baik. Jadi Anwar boleh bagi walaupun dia tahu Menteri Besar Perlis tu pas. Betul. Tapi bila kau proporsional, Anwar apa proporsional? Tapi bila kau daripada habis pilihan raya sampai selepas pilihan raya pun duk main politik, duk sentam peribadi Anwar, duk fitnah, lepas tu kau nak minta peruntukan. Politik dah habis lah, lantikan Perdana Menteri dah dibuat. Okey, atas Agung punya lantikan. So apa nak fikir lagi, nak duk tengok dalam TikTok, duk kira bangku, duk kira ni sampai bila nak habis? Satu video tu apa Sabri, duk kira saya bangku ni tak kurang, bangku ni kurang, apa masalah dia?
Ha? Go on sajalah. Apa masalah duk Ah, kira-kira. Kira rakyat kat bawah ni susah. Duk kira lagi, duk kira apa punya apa, dia orang punya apa jawatan, gila kuasa tak habis-habis. Kenapa? ya. Ha? Aduh.